السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara dalam talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insya-Allah hari ini kita nak sambung balik kuliah kita membaca bab yang ke-80. Masa kuliah yang lepas kita tak sempat selesaikan bab ni, iaitu bab fadlu man mata lahul walad. Bab pada membicarakan kelebihan orang yang mati anaknya. Sekejap tuan-tuan, tiba-tiba hilang pula kamera saya ni. Okey. Boleh nampak Tadi tiba-tiba hilang pula dia punya gambar. Okey, tak apa. InsyaAllah hari ini kita nak sambung hadis yang berikutnya, riwayat yang berikutnya, iaitu riwayat 147. Riwayat 147 di dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Hafs ibn Ghiyath qala sami'tu Talq ibn Muawiyah huwa jadduh qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحضار شديد من النار. Hadis yang mana taraf dia bertaraf sahih, ya, yang telah pun kita baca hadis yang seumpamanya sebelum daripada ini, dan saya bacakan maknanya supaya tuan-tuan dan puan-puan tahulah, ya, maknanya. Hadis nombor 147. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari. Dia berkata, Hafs bin Ghiyath telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Talq ibn Muawiyah yang merupakan datuknya. Dia kata dia dengar, Hafs kata dia dengar daripada Talq bin Muawiyah, ya. Dan dia mengatakan, saya mendengar Abu Zur'ah berbicara ataupun menyampaikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu baby, satu anak, satu bayi, satu budak. Sabi, budak. Faqalat, lalu dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha lah,
Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untuk budak ni. Nabi SAW dibawa dengan seorang budak oleh seorang perempuan, ya. Lalu dia minta kepada Nabi SAW untuk Nabi SAW doakan untuk Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan kepada budak ni. Dan dia sebut kepada Nabi SAW, dia kata faqad dafantu salasah, sesungguhnya aku telah tanam 3 orang, 3 anak. Maksudnya aku dah kebumikan 3 anak sebelum ni yang mati juga dalam keadaan masih kecil. Maka Nabi SAW kata apa kata? Ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Sesungguhnya engkau telah membina satu, kita panggil dinding yang kukuh daripada api neraka. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Nabi kata dengan musibah kematian anak yang perempuan ni lalui, dah 3 orang dah meninggal dunia, dan dia masih lagi boleh bersabar, dia masih lagi boleh mengharapkan kepada Allah, beriman kepada Allah, dan dia doa kepada Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi SAW supaya Nabi pula doakan dia, supaya Allah Ta'ala berikan kepada anak dia itu kebaikan. Maka Nabi SAW kata kat dia, engkau telah membina satu dinding yang kuat, yang kukuh daripada api neraka, yang mana dengan kesabaran itu, Nabi SAW kata, dengan kesabaran itu, dengan semangat percaya kepada janji Allah itu, dengan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla itu yang masih berterusan, Allah Ta'ala akan beri ganjaran syurga kepada orang yang boleh sabar begini. Sebab apa? Sebab ada manusia yang kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia dengan satu ujian, dia tak boleh tahan. Kalau dia tak boleh tahan, dengan dia orang kata apa, masih lagi beriman kepada Allah Ta'ala tu boleh lagi kira lah. Tapi ada sebahagian kadang-kadang manusia, bila Allah Ta'ala uji dia dengan satu ujian, dia terus persoalkan. Kan? Kenapa Allah Ta'ala uji aku macam ni? Kenapa macam ni? Sedangkan aku dah buat macam ni. Dia tak tahu. Dia tak sedar bahawasanya apa yang Allah Ta'ala ambil tu sebenarnya bukan milik dia pun. Sebenarnya milik Allah juga. Allah Azza wa Jalla hanya memberi pinjam. Nah, sebab itu Ummu Sulaim pernah berpesan kepada, Ummu Sulaim pernah sebut kepada suami dia Abu Talha, yang mana ketika mana anak mereka meninggal dunia, Ummu Sulaim sebut satu perkataan yang jelas. Apa dia? Kalau satu kaum mereka meminjamkan sesuatu kepada kaum yang lain, satu pinjaman, satu harta, satu barang, boleh tak orang yang bagi pinjam tu ambil balik apa yang mereka pinjamkan? Abu Talha kata ya. Maka barulah Ummu Sulaim bagi tahu anak mereka telah pun meninggal dunia. Maksudnya Allah Azza wa Jalla hanya memberi pinjam, memberi kita pinjam akan seseorang. Mungkin orang tu kita sayang, jadi kita rasa dia milik kita. Kan? Kadang-kadang seorang isteri sayang pada suami dia, seorang suami sayang pada isteri dia, seorang ayah sayang pada anak dia, seorang anak sayang pada ibu dia, dan begitulah sebaliknya. Maka bila dia sayang tu dan dia duduk sekali dan dia rapat, dia rasa macam orang tu milik dia. Isteri rasa suami tu milik dia, suami rasa isteri tu milik dia, sehingga kan kadang-kadang dia terlupa sebenarnya itu semua adalah pinjaman. Sebab itu orang Islam selalu diperingatkan oleh Nabi SAW, Nabi suruh kita ni ingat kematian, supaya kita ni sedar yang bukan kata orang yang kita sayang aja akan pergi, diri kita juga akan pergi. Satu masa nanti Allah Ta'ala akan ambil diri kita sekali, supaya kita tak lupa diri bahawasanya kehidupan dalam dunia ni hanya sementara. Dan kalau seseorang itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian kematian orang yang dia sayang, dan dia boleh sabar, Nabi SAW memberikan gambaran seolah-olah kesabaran dia itu sedang membina. Nah, kesabaran dia tu sedang membina satu dinding yang begitu kukuh daripada api neraka. Sebab kesabaran ini satu benda yang sukar. Nah, kesabaran merupakan satu perkara yang susah. Tapi sesiapa yang berjaya melaluinya, dia akan dapat ganjaran, dan Allah Ta'ala tidak sia-siakan ganjaran tersebut, tidak sia-siakan pengorbanan tersebut. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita ni banyak berpesan dengan kesabaran.
Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Banyak berpesan dengan kebenaran. Allah Ta'ala suruh kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Orang yang beriman kena berpesan dengan kebenaran. Kadang-kadang ada orang dia tak setuju lah. Kadang-kadang ada juga, kan? Ada orang kata apa? Saya terima lah satu video dia kata, Dr. Rozaimi ni suka bergaduh dengan orang. Dia senarai kan lah bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang ni. Pertama sekali, saya bukan bergaduh dengan orang. Tuan-tuan tengok, saya kalau di luar, ramai kawan-kawan. Alhamdulillah, orang masih tegur. Kan ada lah kawan, masih berkawan. Cuma yang dianggap sebagai bergaduh tu sebenarnya bukan bergaduh. Tetapi ia lebih kepada memberikan pandangan yang berbeza. Terutamanya apabila kita merasakan ada orang yang telah melakukan kesilapan. Bila orang dah buat silap, kita nampak benda tu tak betul, kita tegurlah. Terutamanya apabila seseorang itu membaca hadis palsu. Kita rasa tak kena kalau kita diamkan diri. Tapi ada orang dia rasa benda tu sebagai bergaduh. Itu bukan bergaduh sebenarnya. Bergaduh ni boleh tengok WWE. Bukan saya nak kempen tengok, tak elok lah tengok tu kan. Sebab orang kata apa, banyak aurat yang terbuka dalam tu. Cuma itulah simbol pergaduhan, bertumbuk dan sebagainya. Tapi kalau sekadar menyatakan pandangan yang berbeza, itu bukan bergaduh. Kalau maki hamun dia, itu simbol bergaduh. Itu tanda bergaduh. Bahkan kadang-kadang orang yang tak setuju dengan saya maki hamun saya. Tapi tak apalah, saya tak ada masalah yang tu. Sebab saya tak kisah pun. Tapi manusia ni disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpesan-pesan dengan kebenaran. Maksudnya sampaikan kebenaran. Bila kita nampak benda tak betul, kita bagi tahulah benda tu tak betul, yang betulnya yang ni. Sebab Nabi SAW sendiri berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi ada orang dia tak boleh terima benda. Sebab apa? Sebab mungkin pada dia, benda teguran yang kita bagi tu lebih kepada nak bergaduh. Itu bukan bergaduh. Kerana para ulama dulu, mereka berbeza pendapat dan mereka berbalas-balas risalah. Mereka berbalas-balas kitab. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ketika mana tidak bersetuju dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i pun menulis pandangan yang berbeza dengan Imam Malik. Tapi ada orang yang tak tahan. Biasa zaman dulu kan. Ketika mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Mesir. Imam Syafi'i ini dia duduk di Iraq asalnya. Kan? Dia berasal daripada Palestin. Kemudian dia pergi ke Iraq. Lepas tu dia pindah ke Mesir. Nak pindah ke Mesir tu. Pada masa tu, di Mesir, mazhab yang ramai juga pengikut pada masa tu, di antara mazhab yang dominan lah pada zaman tu ialah mazhab Maliki. Ya. Tapi di Mesir ni ada tokoh yang ramai, ada Laith bin Sa'ad dan sebagainya. Tetapi di antara yang dominan jugalah yang terkenal pada masa tu ialah mazhab Maliki. Jadi ramailah orang-orang yang bermazhabkan dengan mazhab Maliki. Jadi bila Imam Syafi'i pergi, sebahagian daripada pengikut mazhab Maliki, dia mendapat berita yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah nak berpindah ke sana. Jadi dia orang ni seronoklah. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni anak murid besar Imam Malik. Kita semua tahulah Imam Syafi'i ni bila dia pergi nak belajar dengan Imam Malik, kitab Muwatta' Malik itu pun dia hafal. Kitab Muwatta' Malik tu, kitab hadis yang Imam Malik tulis tu dia hafal. Belum belajar lagi tu, punya hebatnya Imam Syafi'i ni. Jadi dia orang rasa, baguslah anak murid besar Imam Malik nak datang. Jadi mereka menganggap Imam Syafi'i itu akan menguatkan lagi mazhab Maliki di Mesir pada masa itu. Sehinggalah apabila Imam Syafi'i sampai ke Mesir, Imam Syafi'i tidak menguatkan mazhab Maliki, sebaliknya dia berpandangan dengan pandangan yang berbeza dengan mazhab Maliki pada masa tu. Sehingga kan pada masa tu orang yang ta'assub kepada Al-Imam Syafi'i, orang yang ta'assub kepada Imam Malik, ya, orang yang ta'assub kepada Imam Malik rasa tak selesa. Merasakan bahawasanya Imam Syafi'i ni akan, orang kata apa, akan merosakkan mazhab pegangan mazhab Imam Malik. Jadi ini benda yang tak sepatutnya berlaku.
Ya, benda yang tak sepatutnya berlaku, sepatutnya perbezaan pandangan tu diuruskan dengan baik. Kan? Dah orang tak setuju. Tak apalah dia tak setuju dengan apa orang kata tok guru kita. Tapi bukan bermakna bila Imam Syafi'i tak setuju dengan guru di Imam Malik, maka Imam Syafi'i menghina Imam Malik. Bukan. Hina ni bagaimana? Hina ni bila kita kata Imam Malik ni tak orang kata bodoh ke, bebal ke, itu tak bagus. Tapi kalau dia sekadar kata saya tak setuju, kan? Saya tak setuju, itu tak ada masalah. Ya, itu tak ada masalah. Jadi ini benda yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sebab tu kalau orang kata pada hari ni, saya peninglah ustaz dengan ustaz-ustaz hari ni. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz hari ni mereka ni banyak bergaduh. Kita kata bergaduh macam mana? Bergaduh lah. Kita jadi orang awam ni jadi pening. Sebenarnya tak payah pening lah. Sebab kalau kita orang awam ni jangan masuk jambu. Itu je. Kalau perbezaan pandangan daripada zaman dulu pernah berlaku. Daripada zaman dulu pernah berlaku. Ini benda yang bukan asing lagi. Pentaksub memang ada. Tetapi kalau kita tengok imam-imam mazhab tu sendiri tak pernah suruh pun pengikut dia untuk taksub pada dia. Okay, itu pertama. Kita disuruh untuk sampaikan kebenaran, maka kita sampaikan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Kita disuruh untuk berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab apa? Sebab agama ni memang perlu sabar. Nak berpegang dengan agama, nak jadi orang yang konsisten dengan agama ni memang perlu sabar. Sebab apa perlu sabar? Nak ibadat, rasa beban, rasa susah. Nak bangun, nak ambil wudu. Kalau yang perlu mandi, kena mandi. Sukar. Tambah pula kalau musim sejuk, sukar. Begitu juga kalau ditimpa musibah. Ditimpa musibah, maka kita akan rasa susah. Kita akan rasa sakit. Kesemua itu dia tak pergi sia-sia. Allah Ta'ala akan gantikan dengan pahala yang besar. Yang saya sebut dalam kuliah, saya kata orang yang sabar ni Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala yang tidak ada skema. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jal dengan ganjaran yang tidak ada hisabnya, yang tidak ada skemanya. Okay. Kita tengok hadis yang berikutnya 148. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alayka fi majlisik فواعدنا يوما نأتك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها 3 من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة أو 2 قال أو 2 كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ali telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Sufyan telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Suhail bin Abi Saleh telah menyampaikan kepada kami daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata seorang perempuan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Abu Hurairah, ya. Cerita Abu Hurairah sewaktu hidup dengan Nabi SAW, dia kata ada seorang perempuan. Tapi tak disebutlah perempuan tu sama. Perempuan tu siapa? Dia tak sebut. Dia kata adalah seorang perempuan. Seorang perempuan ni, dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisi. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak mampu nak hadir pada kamu untuk menghadiri majlis-majlis kamu, wahai Rasulullah.
Tak mampu lah. Jadi dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah macam dia itulah, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak supaya Nabi buat majlis khas untuk orang perempuan. Dia pun kata apa? Fawa'idna yawman na'tika fi. Tolonglah janji pada kami, buat satu hari yang kami boleh datang. Tolong janji pada kami, sediakan satu hari untuk kami, yakni untuk orang-orang perempuan. Kalau siapa-siapa tengok dalam hadis memang ada, ya? Memang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam khaskan pengajian untuk perempuan. Memang ada. Itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kira layan jugalah kehendak ataupun permintaan orang perempuan ni. Ini merupakan satu benda yang kita panggil apa, di dalam sejarah Islam, benda yang mengembirakan ataupun benda yang membanggakan kita. Sebab apa benda tu banggakan kita? Sebab kalau kita tengok, ya, di dalam sejarah Islam, orang-orang perempuan ni di zaman bukan sejarah Islam, sejarah sebelum Islam, orang-orang perempuan ni mereka tidak begitu dilayan dengan elok. Zaman dulu orang perempuan tidak dibenarkan itu, tidak dibenarkan ini, nak campur urusan politik pun masa tu tak dibenarkan. Kan? Kalau kita tengok zaman dulu, hak untuk mengundi, memilih pemimpin pun tak dapat orang perempuan. Tapi kalau kita tengok sejarah Islam, kita tengok macam mana peranan Aisyah. Peranan yang begitu penting dimainkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Aisyah itu mengajar sahabat tentang hadis. Bukan hanya sekadar mengajar. Aisyah menjadi penegur kepada kesilapan sebahagian riwayat yang dibaca. Bila ada sahabat baca salah aja hadis, Aisyah akan tegur dengan teguran yang tegas, nak bagi tahu penghormatan Islam kepada orang perempuan tu tak pernah lagi lah. Sahabat yang kena tegur dengan Aisyah kata, hang diam, hang perempuan, hang bukan pandai, hang tak bijak, hang diam. Tak ada. Kesemua mereka menghormati Aisyah dengan mengatakan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibu kepada orang yang beriman. Begitulah penghormatan Islam kepada orang perempuan. Sehingga kan apabila, ya, orang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta satu kelas yang khusus, satu hari untuk Nabi buat pengajian dengan orang perempuan sahaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup. Nabi kata apa? Faqala maw'idukunna baitu fulan. Okeylah, perjanjian kita di rumah fulan. Pada hari sekian-sekian kita jumpa. Insya-Allah Nabi SAW akan datang ke sana dan Nabi akan selesaikan pengajian dengan orang perempuan pada masa tu. Okey. Faja'ahunna lidzalikal wa'di. Lalu Nabi SAW pun datang. Pada hari yang dijanjikan tu, di rumah yang dijanjikan, Nabi pun datang. Wa kana fima haddathahun, dan di antara perkara yang Nabi SAW ajar mereka, yang Nabi sampaikan kepada mereka, Nabi kata ma min kunna imra'atun, tidak ada seorang pun daripada kalangan kalian yang mana mati 3 orang anak dia dan dia sabar, melainkan dia akan masuk syurga. Faqalat imra'atun, ada seorang perempuan tanya, awithnan, kalau 2 ya Rasulullah? Nabi kata kalau 2. Bahkan dalam riwayat sebelum ni kita pernah baca, kalau Nabi tanya seorang, kalau Nabi ditanya seorang macam mana ya Rasulullah? Seorang pun sama. Maksudnya nak bagi tahu kesabaran menanggung musibah yang besar tidak akan pergi secara sia-sia. Okey. Kana Suhail. Nah, ini anak murid kepada Suhail. Dalam riwayat ni Sufyan lah. Dia kata, kana Suhail yatashaddadu fil hadis wa yahfaz. Suhail ni dia syadid, yatashaddad. Apa itu yatashaddad? Yatashaddad ni maksudnya dia ni kata apa? Sempit ataupun tegas dalam hadis. Suhail ni tegas dalam hadis dan dia menghafal. Walam yakun ahadun ayyaqdira awalam yakun ahadun yaqdiru ala ayyaktuba indahu. Tak ada seorang pun yang boleh menulis hadis di sisi ini. Kenapa tak boleh tulis pula?
Kerana zaman tu dia nak anak-anak murid dia ni hafal hadis. Kalau boleh tulis, mereka tak hafal. Itu pendirian masing-masing lah. Memang ada di zaman Ibn Shihab Az-Zuhri, di zaman awal-awal hadis itu diriwayatkan, memang kebanyakan muhaddisin tak begitu setuju penulisan hadis ditulis oleh anak-anak murid ni. Sebab mereka bimbang hadis itu tidak akan dihafal. Kerana penulisan semata-mata kalau tak hafal, tidak memberikan makna yang besar pada zaman tu. Sebab apa tak berikan makna yang besar? Sebab kalau pada zaman tu, kalau hanya semata-mata tulis, cetakan bukanlah orang kata apa, semudah pada hari ini. Tak. Cetakan sukar juga. Kita tulis tangan, dia bukan cetak komputer. Jadi sukar juga sebenarnya. Jadi sebab itu macam mana pun kena hafal. Jadi sebab itu sebahagian daripada guru-guru hadis pada zaman tersebut memang mereka ni suruh hafal. Tak boleh, ya. Hanya sekadar menulis. Sebab kalau tulis je, takut-takut tulis nanti ni ingatnya entah bila. Kan? Sama macam kita lah. Kan? Sama macam kita, bila kita boleh menulis ni, kita tak berapa nak bersungguhlah menghafal. Bila orang tanya pasal apa hang tak hafal? Tak apalah, tak payah hafal lah, kita dah tulis, nanti bila kita nak ingat kita tengoklah balik. Itulah beza kita dengan muhaddisin zaman dulu, yang mana mereka ni suka, mereka suka nak dapatkan alat tulis. Bahkan tok-tok guru tak suka pula untuk menulis. Mereka lebih menggalakkan untuk anak-anak murid mereka ini bersama dengan mereka dalam keadaan menghafal. Jadi sebab itu ingatan mereka kuat. Bila mereka lalu di pasar-pasar saja, kan, bila mereka lalu di pasar, mereka akan tutup telinga. Kan? Ada satu riwayat ulama hadis ni, bila mereka lalu di pasar, mereka tutup telinga. Tanya kenapa tutup telinga? Dia kata bimbang perkataan-perkataan di pasar yang tak elok tu, kan? Bimbang perkataan-perkataan yang tak elok di pasar tu kalau masuk dalam telinga, dia akan terus hafal. Tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar daripada kepala pada masa tu. Jadi sebab itu mereka cuba untuk tak dengar kalau boleh. Sebab kalau masuk, nak keluar tu payah. Nak keluar tu payah. Baik. Itu hadis nombor 148. Okay, kita tengok hadis berikutnya kejap. Okey. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis nombor 149. Tengok hadis nombor 149. Siapa yang ada hadis nombor 149? Okey. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sekejap. Okey. Haddatsana Harami ibnu Hafsin wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Uthman ibnu Hakim qala haddatsani Amr bin Amir al-Ansari qala haddatsatni Sulaim qalat kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Sulaim ma min muslimaini يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان. Hadis nombor 149. Hadis ni dari sudut matan dia tu sahih, tapi jalur ni lemah. Sebab apa jalur ni lemah? Sebab ada seorang perawi, nama dia yang kita baca tadi, Amr bin Amir al-Ansari, adalah perawi yang tidak dikenali. Kita tak tahu siapa dia. Tapi macam mana pula boleh kata jalur ni
daif sedangkan matan dia sahih? Kerana hadis ni diriwayatkan dengan jalur yang pelbagai. Hadis ni diriwayatkan dengan jalur yang pelbagai, oleh kerana itu para ulama mengatakan riwayatnya dinaik taraf lah. Okey, kita tengok. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Al-Imam Bukhari, Harami bin Hafs telah menyampaikan kepada kami, dan Musa bin Ismail, dua-dua ni guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kedua-dua mereka mengatakan Abdul Wahid menyampaikan kepada mereka. Abdul Wahid menyampaikan kepada mereka. Qala haddatsana Uthman bin Hakim. Uthman bin Hakim telah menyampaikan kepada kami, kata Abdul Wahid. Katanya Amr bin Amir telah menyampaikan kepada kami. Amr bin Amir Al-Ansari ni yang tak dikenali tadi. Sebab itu jalur ni dhaif. Qala haddatsanni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dikatakan namanya tu Rumaisa. Ada yang kata namanya Sahlah. Dia merupakan ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isteri kepada Abu Talhah setelah daripada Malik bin Nadar, bapa kepada Anas ni, melarikan diri pergi ke Syam. Jadi kisah dia orang ni macam menarik sikitlah, sebab Ummu Sulaim ni terima Islam. Ummu Sulaim ni macam orang bijak lah. Dia terima Islam. Jadi suami dia tak boleh terima, dan suaminya melarikan diri ke Syam dan tak Islam lah. Tu Malik bin Nadar. Tapi Malik bin Nadar ni ada saudara kandung dia. Nama dia Anas bin Nadar, pak saudara Anas bin Malik. Anas bin Nadar Muslim, terima Islam dan mati syahid di Uhud. Dialah di antara orang yang bersungguh nak mati syahid sebab ada envy, ada perasaan cemburu kepada orang yang terlibat dalam perang Badar sebab dapat keampunan. Akhirnya dia dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syurga sebab dia mati syahid. Yang mana Ummu Sulaim ni pun bukan jalang-jalang lah. Dia terima Islam dan dia siap bagi tawaran kepada suami dia yang awal, iaitu Malik bin Nadar, untuk terima Islam. Tapi suami dia tak terimalah. Suami dia marah sungguh. Dan suami dia pergi ke Syam dan meninggal di sana. Dan pada waktu tu Abu Talhah ni pinang dia. Dan dia ditinggalkan oleh suami dia. Kan, diceraikan oleh suami dia, Malik bin Nadar. Jadi Abu Talhah tengok, Abu Talhah pun masuk meminang. Dalam waktu Abu Talhah meminang tu, Abu Talhah ni masih belum Islam. Jadi Ummu Sulaim ni letak syarat lah. Dia kata, orang seperti engkau ni taklah ditolak pinangannya. Maksud nak bagi tahu, engkau ni bukanlah teruk sangat. Kalau engkau masuk Minang ni boleh diterima. Tapi engkau ni musyrik. Engkau ni tak Islam. Aku Muslim. Kalau engkau nak menikah dengan aku, kau masuk Islam. Abu Talhah pun masuk Islam. Ya? Abu Talhah pun masuk Islam. Kadang-kadang orang ni macam tu lah kan. Allah Ta'ala bagi hidayah dengan pelbagai cara. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah dengan musibah. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah dengan dia mengutuk Islam. Kan, ada dulu saya dah tengok satu klip orang Holland. Dia buat apa? Dia kutuk Islam kau-kau kan. Dia katalah. Tapi selepas daripada tu, dia terasa tergerak hati nak pergi kaji tentang Islam. Dia baca, lama-lama dia menjadi Muslim. Kadang-kadang dengan permusuhan yang teramat sangat, Allah Ta'ala buka jiwa manusia untuk terima Islam. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada satu orang musibah teruk. Sebelum tu dia tak fikir pun pasal agama ni. Tapi bila kena musibah teruk, dia terima. Dia terima agama Islam. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia kesedaran untuk terima Islam ni bila kahwin. Mungkinlah masa kahwin tu taklah begitu bersungguh, tapi lepas pada menikah, jadi Islam baik pula. Seperti Abu Talhah. Islamnya jadi baik. Walaupun pada asalnya dia menikah, dia masuk Islam menikah. Lalu dia menjadi sahabat Nabi SAW, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Lalu dengan orang kata apa, dengan berkahwinnya dengan Abu Talhah ni, dia dapatlah anak. Dia dapatlah anak dengan Ummu Sulaim. Baik.
Tapi ada seoranglah anak Abu Talhah dengan Ummu Sulaim ni meninggal waktu kecil. Dikatakan ada satu hadis yang Nabi SAW pernah tegur seorang budak, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, wahai Abu Umair, Nughair tengah buat apa? Burung tengah buat apa? Dikatakan Abu Umair itu anak Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Dikatakan meninggal dunia kecil. Tapi pandangan ni tak begitu kuat lah. Tapi dikatakan oleh sebahagian pengkaji sejarah. Tapi lepas meninggalnya anak dia orang yang kecil tu, Ummu Sulaim mengandung lagi dan melahirkan anak hidup dan dibawa kepada Nabi SAW, ya, dinamakan dengan nama Abdullah. Dan hebatnya mereka ni, ya, Abdullah tu, yang Nabi SAW namakan dia dengan Abdullah, Nabi tahnik dia dapat anak nama Ishaq. Abdullah ada anak nama Ishaq, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Dia ni, keluarga mereka ini keluarga hebat. Keluarga hebat. Kesemua mereka ini menjadi ulama. Kesemua mereka menjadi ulama. Adik-beradik Ishaq ni semua ulama belaka. 10 orang dikatakan. Sehingga Ummu Sulaim kata apa? Nabi SAW pernah berdoa kepada aku sehingga aku tak nak lagi apa tambahan. Sebab apa? Anak-anak semua pakat jadi ulama besar, cucu pun sama jadi ulama. Ini merupakan kisah seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Okay. Ummu Sulaim kata apa? Ummu Sulaim kata, saya berada di sisi Nabi SAW pada satu hari. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada saya, "Ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, tidak ada 2 orang Muslim yang mati untuk mereka 3 orang anak, melainkan Allah Azza wa Jalla akan masukkan keduanya ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya kepada mereka." Lalu Ummu Sulaim pun bertanya, "Kalau 2 ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kalau 2 pun sama." Riwayat ini betullah dhaif, tetapi ia telah disokong dengan riwayat lain yang kita bacakan sebelum-sebelum ini. Semua riwayat ni dia tambah lagi, bifadli rahmatihi iyahum. Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam syurga ni disebabkan oleh kerana kelebihan rahmat Allah Ta'ala kepada mereka. Kenapa kelebihan rahmat? Kita katakan rahmat Allah Azza wa Jalla itulah yang menjadi penyebab yang kita ni layak untuk menerima ganjaran yang besar daripada kesabaran yang kita telah laksanakan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menggandakan kesabaran itu dengan berlipat kali ganda pahala. Pahala tu Allah Ta'ala lipat gandakan. Allah Ta'ala ni maha rahmat sehingga satu orang yang terkena musibah sepatutnya kalau kita nak timbal balas daripada manusia ni, kan, nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan apa yang Allah Ta'ala tarik, banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala beri sebenarnya. Dalam seharian hidup kita ni, yang kita rasa selesa ni, semua nikmat Allah. Yang kita rasa selesa ni, semua nikmat Allah. Tak ada satu pun yang kita kata, saya ni hidup selesa hari ni, yang saya suka ni, yang saya selesa dengan benda ni, yang ni bukan nikmat Allah pada saya. Tak ada. Semuanya nikmat Allah yang kita rasa seronok, yang kita rasa selesa. Sekejap tuan-tuan. Kamera saya ni buat hal pula. Sekejap saya tak tahu pasal apa. Okey. Dia nak yang baru dah ni. InsyaAllah nanti kita cari yang baru. Okey. Nikmat ni yang kita rasa selesa. Apa yang kita rasa selesa dalam dunia ni, itulah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tak ada orang pun yang boleh dabik dada, saya hidup selesa dalam dunia ni, 50% je Tuhan bagi, yang lain semua saya cari sendiri. Tak ada, semua tak ada. Semua Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi banyak, dia ambil 1, dia ambil 2, dia ambil 3,
kita rasa libang libu kata orang, rasa susah hati yang teramat sangat, duka cita. Sedangkan apa yang ada di sisi kita masih banyak. Tapi manusia begitulah. Dia akan menangisi, meratapi benda yang tak ada sedangkan benda yang ada banyak lagi. Suatu Allah Ta'ala tarik anak dia seorang, contohlah. Allah Ta'ala matikan anak dia seorang. Kan? Ada tak baki anak-anak dia yang lain? Mungkin ada. 10 orang lagi baki. Cuma mati seorang. Tapi dia punya menangis sebab mati seorang tu. Seolah-olah macam yang 10 orang ni tak ada. 9 orang ni dah macam dah tak ada. Sedangkan 9 orang ni masih ada. Itu sifat manusia. Bukan salah. Tak salah. Normal. Tapi yang kalau kita nak fikir secara logik, Tuhan dah bagi engkau 10, dia ambil 1 je, tinggal 9 kat engkau. Okey lah. Kan? Macam ahli politik, dia bagi kat kita banyak, dia ambil 1. Normal lah. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia bukan macam ahli politik. Dan Allah Ta'ala, dia bukan macam ahli politik yang bila ambil sesuatu, dia tak ganti balik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ambil sesuatu daripada insan, dan kalau insan itu tetap menyembah Allah, tetap bersabar dan menahan diri dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan tidak akan biarkan benda tu pergi secara sia-sia. Kan? Okey. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan rahmat Allah tu. Ya. Tuhan bagi banyak, Tuhan ambil 1. Tapi Tuhan yang Tuhan ambil tu kalau kita sabar, dia tak akan pergi secara sia-sia. Kalau kita sabar, Tuhan akan ganti dengan sesuatu yang dinamakan pahala, yang bukan hanya pahala, tetapi berlipat ganda. Okay. Kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Okay. Ada masa lagi ni. Hadis nombor 150. Hadis ni sahih. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Hurais anna al-Hasan haddathahu biwasit anna Sa'sa'ata ibn Muawiyah haddathahu annahu laqiya Aba Dharr mutawashshihan qirbatan qala ma laka min al-walad ya Aba Dharr qala ala uhaddithuka qala qultu bala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablugh al-hinth illa adkhalahu Allahu al-jannah bifadli rahmatihi iyyahu wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allahu 'azza wa jalla kulla 'udwin minhu fikakahu li kulli 'udwin minhu. Ni hadis yang sahih. Okey. Okey, kita tengok apa maknanya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Ali telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Mu'tamir telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata saya telah membaca ke atas Fudail. Maksud membaca ke atas Fudail ni, Fudail merupakan guru dia. Fudail ni syekh. Jadi Fudail minta anak murid dia baca, Fudail dengar. Itu salah satu di antara kaedah menyampaikan hadis. Dia ada macam-macam cara nak sampaikan hadis ni. Ada yang guru baca, anak murid dengar. Ada yang guru baca, anak murid dengar. Ada yang anak murid baca, guru dengar. Ada yang anak murid lain baca, guru dengar, anak murid lain pun dengar sekali. Itu semua merupakan kaedah yang dianjurkan oleh para ulama hadis. Okey. Dia mengatakan setelah saya baca kepada Mu'tamir kata saya baca kepada Fudail hadis ni daripada Abu Hurais, sesungguhnya Hasan
telah menyampaikan kepadanya di Wasit. Wasit ni merupakan satu tempat di Iraq. Wasit. Ya. Okey. Dia kata, sesungguhnya Sa'sa'ah bin Muawiyah, Sa'sa'ah bin Muawiyah telah menceritakan kepadanya, dia bertemu Abu Zar. Dia bertemu Abu Zar dalam keadaan pada masa tu Abu Zar sedang mengikat di badannya itu bekas air yang diperbuat daripada kulit. Dia bawa lah, dia bawa. Qala malaka minal walad ya Abu Zar. Dia kata, apa untukmu daripada anak-anak wahai Abu Zar? Maka Abu Zar pun tanya, inginkah kamu aku nyatakan, aku bacakan hadis kepadamu? Lalu dia mengatakan, Sa'sa'ah kata, nak. Ya, boleh? Maka Abu Zar pun mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang mati untuknya 3 orang daripada anak yang masih lagi belum mencapai umur baligh, melainkan Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam syurga kerana kelebihan rahmatnya kepada mereka. Dan tidak ada seorang lelaki, wama min rajulin a'taqa musliman, tidak ada seorang lelaki pun yang membebaskan seorang hamba perempuan, seorang hamba muslim, illa ja'alallahu azza wa jalla, kecuali Allah Taala akan jadikan setiap daripada anggota hamba yang dibebaskan itu sebagai pelepas untuk anggotanya daripada syurga. Maksudnya, kalau seorang tu dia ada hamba, dia bebaskan hamba tu punya anggota merupakan penyebab untuk Allah Ta'ala lepaskan anggota tuan yang membebaskan tu daripada neraka. Okey. Kita tengok apa manfaat yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, para ulama mencari. Kenapa Nabi SAW kata lam yablughul hinf? Sesiapa yang mati anak dia dan anak dia tu belum cukup lagi umur untuk baligh, menunjukkan keampunan ni ataupun kelebihan besar bagi orang yang mati anak kecil belum baligh. Lam yablughul hinf ni maksudnya dia masih lagi belum mencapai dosa, iaitu belum ada timbang tara lah dosa dia sebab dia belum baligh. Belum ada lagi. Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, wa inna ma khassahum bihadzal had li'anna as-saghir hubbuhu ashad. Abul Abbas Al-Qurtubi, seorang pengarang kitab Al-Mufhim, syarah kepada Sahih Muslim. Syarah kepada Sahih Muslim. Dia mengatakan, Nabi SAW menghadkan anak belum baligh yang mati untuk mendapatkan kelebihan ni kerana anak kecil ni dia punya sayang mak bapak tu lagi dahsyat. Dan belah kasihan kepada anak kecil ni lebih besar. Dan sesiapa yang telah capai umur baligh, kalau dia mati, mak bapak dia tak dapat kelebihan tu. Dapat ke tak kelebihan tu? InsyaAllah dapat, tetapi taklah sebesar orang yang mati anak kecil. Kerana orang yang mati anak kecil, dia punya pahala lebih besar. Sebab kesabaran dia lagi tinggi. Ya, baik. Tapi ada juga yang kata, seperti Al-Iraqi dalam kitab dia, Al-Iraqi, guru kepada Ibn Hajar, dia sebut, dia kata, boleh jadi dapat juga pahala tu. Kerana kadang-kadang, dia kata, anak yang lebih besar, lebih sedih kita mati, terutamanya kalau dia tu menjadi pergantungan keluarga. Kan? Boleh jadi. Jadi mungkin kesedihan lagi dahsyat, kesabaran lagi hebat. Tapi itu yang Nabi sebut, tak capai baligh tu, tak capai baligh tu bukan syarat. Itu hanya sifat yang kebiasaannya kesabaran itu akan lebih tinggi bila anak tu belum baligh. Tapi tak bermakna kesemua anak yang dah baligh kalau meninggal, mak bapak tak sedih. Mak bapak tak sangat sedih. Kadang-kadang sangat sedih.
Kan terutamanya kalau dia menjadi tempat pergantungan keluarga. Sebab tu disebut, dia kata apa? Dia kata idza qulna inna mafhum as-sifah laysa bihujjah fata'liqu al-hukm bil ladzina lam yablughu al-hilm la yaqtadi anna al-balighin laysu kadzalik. Dia kata kalau kita mengambil pandangan sifat tidak balik itu bukan hujah, maksudnya di umum saja, maka mengaitkan hukum dengan yang tak balik itu tidaklah bermakna kalau yang balik mati dia tak dapat pahala, mak bapak tak dapat pahala. Bal yandarijuna fi zalika bi tariqil fahwa. Bahkan mungkin anak yang balik kalau dia mati ni, mak bapak dia sabar, dia masuk juga dalam hadis ni, tapi dengan bukan dengan yang disebut oleh Nabi, tetapi melalui pemahaman tariqil fahwa, mafhum maksud. Li'annahu idza thabata zalika fi tifl alladhi huwa kallun ala abawayhi fa kaifa la yathbut fil kabir alladhi balagha ma'ahu sa'i. Kerana kalau anak kecil yang menjadi bebanan kepada mak ayah dia nak bagi makan pun dapat pahala, bagaimana pula kalau anak yang telah balik yang boleh berusaha bekerja untuk bantu family dia. Wala raiba anna tafajju' ala faqdil kabir ashad wal musibah bihi a'zam. Dan tentulah dia kata tidak syak lagi kesedihan kerana kehilangan anak yang lebih besar lebih dahsyat. Musibah kerana kehilangan anak yang telah balik lebih besar. La siyama idza kana najiban yaqumu an abihi bi ummu. Tambahan pula kalau anak besar tu, anak yang dah balik tu mulia, jadi hebat, dan dia pula menggantikan ayah dia untuk melakukan perkara-perkara, wa yusa'iduhu fi ma'ishah, membantu pula dia dalam mendapatkan belanja kehidupan. Okey. Cuma kita tak boleh nafi ya, walaupun kadang-kadang anak kecil tu dia tak mampu kerja macam anak yang besar, tetapi kesian tu, kasih tu pada yang kecil lebih dahsyat. Sebab tu dalam masyarakat kita kata anak bungsu. Anak bungsu tu dia kecil. Wal ashbah anna al-hub at-tab'i ala saghir azyad min al-hub al-aqli ala al-kabir. Kita kata yang lebih pengarang kitab Fadlullahi Samad syarah kepada Adab Mufrad, dia kata nampaknya pandangan yang lebih tepat ialah sayang dari sudut tabiat pada anak kecil ni lebih banyaklah daripada anak besar. Wa hadha li masalih wa hikam li tarbiyati tifil asal. Oleh kerana itulah orang kata apa, kita suruh untuk agama suruh untuk mentarbiah, mendidik anak kecil. Sebab anak kecil tu kita sayang lebih. Jadi kita mendidik dengan fokus. Mendidik dengan fokus. Okey. Apa yang kita boleh ambil faedah daripada sini? Pertama, kesabaran kerana kehilangan anak besar pahalanya. Anak kecil lebih besar pahala daripada anak besar, daripada anak yang dah balik. Begitu juga membebaskan hamba di antara amal saleh yang digalakkan oleh agama. Bahkan agama kata ia merupakan salah satu sebab yang menyebabkan orang yang membebaskan hamba tu masuk syurga. Membebaskan hamba ni zaman dulu adalah dulu hamba kan, sekarang tak ada hamba dah. Tapi nak kata membebaskan hamba ni bukan ada kepentingan apa pun. Bukan ada kepentingan apa pada orang yang membebaskan tu. Hamba tu harta. Kita nak lepaskan begitu saja. Tapi agama kata kalau kau lepaskan, pahalanya besar. Jadi sebab itu saya kata Islam ni dia deal dengan perhambaan ni dengan cara yang sangat-sangat berhikmah. Bukan paksa, tak paksa, tapi galak. Siapa lepaskan hamba, bebaskan dia, pahalanya dapat pengampunan syurga. Pengampunan terus masuk ke dalam syurga. Okey. Dan dia kata dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membebaskan bagi setiap anggotanya sebagai pelepas kepada anggota tuan yang membebaskan itu daripada neraka. Nak bagi tahulah, ya, kalau nak bebaskan hamba yang sempurna. Bukan bermakna kalau dia dah cacat tak boleh buat apa baru nak bebaskan. Tapi itu pun baguslah juga.
dia dah cacat, dia dah OKU, kita lepaskan. Tapi bukanlah bermakna kalau lepaskan dalam keadaan sempurna tu tak bagus. Itu lagi bagus sebenarnya. Kerana lagi banyak pahalanya. Okey. Hadis nombor 151. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad qala haddatsana Zakaria ibnu Umarah al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul hinth adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari, Abdullah bin Abil Aswad telah menceritakan kepada kami, dia berkata Zakaria bin Umarah telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Abdul Aziz bin Suhaib telah menceritakan kepada kami daripada Anas bin Malik. Riwayat ini merupakan riwayat yang sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang mati 3 anak untuk dia dan anak tu belum capai umur baligh, Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia dan mereka semua, yakni anak-anak kecil itu, ke dalam syurga. Ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Okey. Jadi itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan. Kalau ada soalan saya cuba untuk jawab insya-Allah. Ini ada yang minta saya hurai sikit berkenaan dengan kedudukan anak-anak orang yang musyrikin. Dia kata sebab saya janji masa kuliah yang lepas. Betul juga. Okey. Anak orang Islam yang belum baligh meninggal dunia, mereka berada dalam syurga dengan sepakat ulama. Tetapi anak-anak orang yang musyrikin, anak-anak orang bukan Islam, kalau mereka mati dalam keadaan mereka belum baligh, ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Okey, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang tak buat keputusan, tawakuf. Siapa punya pandangan? Pandangan ni adalah pandangan Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah. Dan pandangan ini juga dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab dia Al-I'tiqad daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibn Abdul Bar juga mengatakan ini juga ada dinukilkan daripada Imam Malik, yang mana Imam Malik mengatakan dalam satu kata-kata yang dinukil daripada Allahu a'lam bima kanu amilin, Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu pandangan yang pertama, tak buat keputusan. Pandangan yang kedua, annahum finnar ma'a abaihim. Ada pandangan yang kedua kata mereka dalam neraka bersama ayah mereka, sedangkan mereka ni mati belum baligh. Pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada Khawarij. Pandangan ni adalah pandangan yang tak tepat lah. Pandangan yang tak tepat. Okey. Pandangan yang ketiga mengatakan mereka dalam syurga. Pandangan ni adalah pandangan kebanyakan ulama, yang mana pandangan ni bersandarkan kepada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika ada bertanya sahabat, siapa yang ada lihat mimpi? Siapa yang ada melihat mimpi? Lepas tu Nabi menceritakan mimpi dia sendiri, yang mana Nabi SAW dalam mimpi tu melihat seorang lelaki yang tinggi, yang mana aku tak dapat tengok kepalanya kerana tinggi sangat. Jadi ada di sisi lelaki tu banyak anak-anak, yang mana anak-anak yang berada di sisi lelaki tu ialah anak-anak kecil yang mati di atas fitrah. Ya. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan, adakah anak musyrikin juga? Ya, anak musyrikin. Nabi kata yang yang meninggal sebelum mereka baligh. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan setiap anak kecil, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak-anak kecil ni lahir di atas fitrah. Jadi bila dia orang belum balik, tak ada dosa. Jadi masuk syurga lah. Itu pandangan yang ketiga. Ramai juga ulama yang pegang pada pendapat ni. Pandangan yang keempat ialah pandangan yang kata mereka ini berada di satu manzilah baina manzilatin. Duduk tengah-tengah di araf. Nak masuk syurga pun tidak, nak masuk neraka pun tidak. Ini pandangan ni kurang tepat sikit lah. Pandangan ni kurang tepat kerana tidak ada dalil yang mereka dapat sandarkan. Ada yang kata mereka tu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun. Kalau Allah Ta'ala nak azab, boleh azab. Boleh azab. Itu pandangan sebahagian daripada Jabariyah. Pandangan ni pun bukan pandangan ahli sunnah lah. Okey. Ada juga yang kata mereka ini akan diuji. Ini pandangan yang seterusnya lah. Mereka akan diuji. Allah Ta'ala akan uji mereka. Bagi mereka ni satu arahan, kalau mereka lepas ujian tu, mereka akan masuk syurga. Kalau tak, mereka akan masuk neraka. Tapi sebahagian ulama tak apa setuju. Kan? Kenapa? Kerana mereka menganggap akhirat bukan tempat untuk ujian lagi dah. Akhirat bukan tempat untuk ujian. Jadi ada yang tolaklah pandangan ni, tapi dijawab pula oleh orang yang berpegang dengan pendapat ni, ujian ni sebelum masuk syurga, sebelum masuk neraka boleh. Dah ada masuk syurga baru neraka, baru tak ada ujian. Tapi pandangan wallahu alam, pandangan yang saya nampak ada kekuatan hujah ialah pandangan yang kata sama ada mereka dalam syurga terus ataupun mereka diuji dulu oleh Allah, lulus masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Jadi mana-mana orang yang mati daripada kalangan anak-anak orang musyrikin yang mati sebelum balik, insya-Allah mereka berada dalam syurga lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Di sini ada dua soalan. Nikah kerana perempuan bukan untuk agamanya. Nikah kerana agamanya. Ada tak hadis dalam perkara di atas minta pencerahan? Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tungqahul mar'ah li arba'. Dinikahi perempuan ni kerana 4 perkara. Limaliha, walidiniha, walihasabiha, walidiniha. Li jamaliha, kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana keturunannya, dan kerana agamanya. Ya, fadfar bidzatid din. Kamu kena cari yang mempunyai agama yang baik. Taribat yadak, sudah pasti tanganmu akan beruntung. Tanganmu akan beruntung. Ini merupakan satu galakan daripada Nabi SAW. Tapi kalau dia nikah kerana perempuan tu dan dia rasa dia boleh didik perempuan tu, dia nampak perempuan tu cantik, tapi perempuan tu dia sudut agama tak apa okey sangat. Tapi dia kata tak apalah, saya boleh didik. InsyaAllah saya yakin saya boleh didik. Dan dia kahwin. Itu bukanlah masuk nikah tu tak sah pula. Kerana apa? Kerana orang lelaki Muslim boleh kahwin dengan ahli kitab yang bukan Islam pun, kan? Menunjukkan pernikahan tu sah. Cuma Nabi SAW beri galakan. Sebab apa? Beri galakan untuk dapatkan agama dulu. Kerana apa? Kerana agama ni dia akan memudahkan kita. Dia akan memudahkan kita kerana isteri ni nak jaga anak kita, nak didik anak kita. Jadi kalau agama dia tak settle, kita pula kena didik dia dulu. Ya, didik dia dulu. Jadi sebab itu Nabi SAW mengatakan kahwin dengan orang yang mempunyai agama. Wallahu a'lam. Ni ada bagi hadis ni, status hadis, aku memberi syafaat khusus dari kiamat pada 4 golongan yang muliakan keturunanku. Yang ni nanti saya cek balik sebab riwayat Dailami ni banyak juga yang tidak sahih.
riwayat dalam ini banyak juga yang tidak sahih. Jadi insya-Allah saya akan cuba cari dulu nah. Baik. Kita tengok kalau ada lagi. Ni ada satu soalan yang ditanya daripada sahabat kita. Dia kata, mana tadi? Meletakkan jari. Adakah Bilal mesti letakkan telunjuk tangan dalam telinga? Sebab saya singgah salat di satu tempat, Bilal tengah azan dan tak letak telunjuk tangan dalam telinga. Ada orang tua yang datang, dia ambil tangan Bilal tersebut dan letak di telinga. Okay, dalam isu ni, para ulama mengatakan meletakkan jari di telinga sewaktu azan merupakan perkara yang digalakkan. Sebab sahabat kata, aku melihat Bilal ni bukan muazzin, Bilal zaman Nabi SAW, bila dia azan, dia akan letak tangan di dalam telinga. Kenapa dia kata lebih kuat untuk azan? Jadi kalau dia tak letak tangan di telinga dia, ya, maka tidaklah azan itu menjadi batal. Okey. Okey, insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Itu je yang saya boleh tolong tuan-tuan dan puan untuk soalan yang mana yang saya tak jawab tu, saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada yang hadir pada malam ni dalam kuliah kita secara online ni. Saya ucapkan terima kasih banyak juga pada Global Ihsan, pada Kak Jini, pada Dr. Azmi, pada Ustaz Reza yang kuliah. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.